Muslimin muslimat sekalian, buku tafsir Tuan Gurunya Abdul Aziz Ni'mat ini antara buku yang terkini dan antara usaha yang mutaakhirin. Maksudnya bukan buku yang lama kemudian diperbarui, tidak. Cuba kita tengok pada muka surat hampir yang depan tu. Buku ini cetakan pertama 2020 dan buku 3 kul ini baru siap dalam lebih kurang 2 bulan yang lepas. Kumpulan pengarah projek ialah Ustaz Ahmad Saifuddin Yusof. Saya sendiri beberapa kali dah bertemu dengan penulis ni, mesyuarat, dan bagaimana mereka wujudkan satu tim untuk menaikkan nilai-nilai yang begitu tinggi yang ditinggalkan oleh arwah Tok Gurunya Abdul Aziz. Yang mana tim ni macam mana sukarnya mereka bila saya dengar mereka kumpulkan kaset-kaset lama Tok Guru. Tok Guru ngajar situ, Tok Guru ngajar sini. Kaset-kaset lama yang sangat sukar untuk ditemui dah zaman sekarang. Dan antaranya Ustaz Saifuddin Yusof ni dia cerita, barulah saya faham. Dia orang Besuk, jadi dia pehelah kecek Kelantan. Sebab Tok Guru bila dia ngajar memang pekak kecek Kelantan. Dan saya pula boleh sangat kecek Kelantan sebab dia sekolah Mahak Kota Baru, Mahak Puan. Kalau orang Kota Baru sebut Mahak Tino. Mahak Tino, Mahak Puan. Jadi 6 tahun saya sekolah di Kota Baru, jadi memang besar sangat. Kalau contohnya hari Jumaat tu pergi kuliah Tok Guru tu dekat kawasan bandar tu kan. Lepas tu bila nikah dengan orang Besuk saya ni. Orang Besuk dia tak ngaku Ganung, dia tak ngaku Kelantan, dia Republic of Besuk. Jadi orang Besuk suami ada ni, tok laki ada ni. Jadi orang Besuk memang kecek Kelantan. Jadi kalau ada orang waktu besok dengan keset ngajar Tok Guru ni Aziz, kadang tu tak boleh nakak apa yang Tok Guru kecek. Jadi Ustaz Saifuddin ni dia cerita bagaimana dia daripada kecil berulang pergi ke sekolah, balik rumah. Dia kata ustazah zaman tu, Ustaz Saifuddin ni umur lebih kurang 40 gitulah, tua sikit lah daripada saya dalam umur 40. Saya 27. Saya 37. Jadi dia cerita zaman tu kan TV dok tengok, orang susah dia kata. Dia ada rumah dia radio je. Jadi balik sekolah dia kata berjam-jam duduk dengar ceramah Tok Guru daripada kecil, daripada sekolah rendah, daripada kecil. Pergi mana-mana bawa radio dengar kaset ceramah Tok Guru. Sampai dia kata kerana betapa kereknya dia dengar tu sampai dia besar, sampai sekolah menengah, menyebabkan dia jadi macam boleh ngapa. Boleh hafal dah. Kalau nampak ayat ni dia boleh bayang dah Tok Guru ngajar gana-gana. Akhirnya dia ada nekat. Ustaz Saifuddin ni dia buat tim dia dan dia sedang mengumpulkan satu-satu tafsir Tok Guru dan dia mengekalkan logat Tok Guru, tapi ada dalam kurungan takut orang luar tak faham. Sebab tu bila kita baca tafsir Tok Gurunya Abdul Aziz ni, kita akan rasa macam Tok Guru cakap dengan kita. Memang logat, cara susunan Tok Guru, cara Tok Guru ceramah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sekarang kita nak masuk kepada surah An-Nas. Kita belek. Dia ada cerita sikit kaedah penyusunan, senarai, doa pembukaan kita dah baca. Mukadimah, balik rumah baca sendiri. Gitu. Sebab panjang. Saya dah tengok dah tadi, dah baca sikit-sikit mukadimah. Mukadimah tu bukan mukadimah penulis. Mukadimah Tok Guru ni Abdul Aziz. Jadi Tok Guru ni bila dia ceramah, dia suka bawa misalan. Dia suka bawa contoh. Macam Tok Guru jadi juga. Tok Guru ni sikit-sikit dia bawa contoh. Jadi dia nak tujuannya adalah mudah faham supaya kita jelas. Okey. Jadi belek mukadimah Tok Guru tu pun panjang. Cuba tengok belek-belek sampai buka muka surat tafsir surah An-Nas tahun 2002. Tafsir surah An-Nas tahun 2002. Maksud dia merujuk kepada kuliah Tok Guru pada tahun 2002. Sekarang kita 2020. Jadi ini kuliah 18 tahun yang lepas. Jadi subhanallah, akhirnya kuliah isi kandungan ceramah Tok Guru kita bakal santapi pada hari ini. Mungkin tak boleh nak semualah, kurang-kurangnya kita dah bermula. Jangan dak mula langsung. Allahu Akbar. Muslimat sekalian, kalau kita bincang tentang kedudukan ilmu, ilmu yang paling tinggi, paling utama, ilmu Al-Quran. Nombor 1, paling tinggi, paling atas. Sebaik-baik keputusan, sebaik-baik langkah, sebaik-baik niat, sebaik-baik cita-cita
apabila seorang hamba berniat, bercita-cita dan mengambil langkah untuk menjadi ahli Al-Quran. Sebaik-baik keputusan bagi seorang ibu dan ayah apabila suami isteri ini sepakat untuk menjadikan anak mereka ahli Al-Quran. Sama ada anak tu banyak baca Quran, naik lagi peringkat memahami bacaan Al-Quran, naik lagi peringkat kepada apa? Menghafaz Al-Quran, naik lagi peringkat kepada beramal dengan isi kandungan Al-Quran, naik lagi peringkat beramal menyampaikan Al-Quran dan sebagainya. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kamu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi petang ni kita sedang belajar Al-Quran. Salah satu cabang ilmu Al-Quran antaranya lah belajar baca, belajar tajwid, betul kan? Lepas tu belajar terjemahan Al-Quran. Tapi kita pegang sekarang ni tafsir. Sebab itu walaupun 3 kul tapi sampai 1 buku. Sebab bila sebut tafsir, Tok Guru akan menjelaskannya lebih detail, lebih dalam. Sehingga kan kita akan jatuh cinta dengan 3 surah ini dan mudah-mudahan kita akan mati dalam keadaan mencintai surah ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Nanti kita akan share. Tapi sebab takut dok dang masa memang sebut nak share. Ada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat ni, dia tak boleh tinggal surah Qul Huwallah. Siapa sini kalau mayang suka baca Qul Huwallah kat tangan? Baik ngaku. Asal mayang Fatihah Qul Huwallah, Fatihah Qul Huwallah. Oh dah, adik ni dah. Bagusnya baca Al-Baqarah kan. Okey, akak lagi sekali. Siapa surah paling banyak dia baca Qul Huwallah lepas Fatihah? Semua 100%. Sebab apa kita pilih surah Qul Huwallah? Sebab pendek, betul tak? Sebab mudah. Belah-belah mikir nak masuk benda pun boleh habis Qul Huwallah. Betul tak? Kalau baca surah lain kena mikir sikit. Baca Qul Huwallah dah lepas Fatihah, sambil-sambil mikir nak masuk ayam benda, mari yang masuk merah dah. Jadi hari ni masuk ayam benda, dah habis Qul Huwallah tu. Jadi tak bimbang. Sebab Qul Huwallah ni main ujung lidah je. Maksudnya mudah sangat. Budak kecil pun Qul Huwallah ni mesti cari. Tapi saya nak cerita hari ni supaya beza orang yang dengar ilmu, yang dia faham ilmu, dia buat benda sama tapi kesan berbeza. Wak ni penting sangat kerana itu ilmu ini penyuluh. Ilmu ini dia akan menjadikan kita amalan sama tetapi kesan berbeza. Allahu Akbar, subhanallah. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran yang masyhur, yang paling banyak rujukan di dunia juga oleh Syekh Ibnu Katsir, dinamakan tafsir Ibnu Katsir. Diceritakan kisah ni daripada riwayat yang sahih. Seorang sahabat Nabi, dia sangat suka baca Qul Huwallah ketika dia salat. Sehingga kan pada satu hari, dia menjadi ketua, Rasulullah lantik dia jadi ketua satu rombongan perang. Ataupun satu rombongan untuk menjalankan kerja dakwah. Jadi biasanya kalau Rasulullah pilih dia jadi ketua, automatik dia kena jadi imam. Sebab bila Rasulullah pilih, bermaksud Rasulullah bukan pilih dari sudut zahir saja. Rasulullah bagi tanggungjawab tu bukan calon-calon orang. Jadi bila dia jadi imam, dia akan baca Al-Fatihah. Lepas baca Al-Fatihah, dia akan baca Qul Huwallah, kemudian dia baca surah yang lain. Ada ketikanya dia baca Al-Fatihah, dia baca surah yang lain dan dia akan tutup dengan baca surah Qul Huwallah. Lepas itu, di kalangan makmum ni, mereka ada rasa tak puas hati. Mereka pergi bertanya kepada sahabat Nabi itu, kenapa dengan kamu? Adakah surah yang lain tidak cukup sampai kamu kena baca Qul Huwallah juga? Adakah surah Qul Huwallah tidak cukup bagi kamu sehingga kan lepas baca Qul Huwallah kamu kena sempurnakan dengan surah yang lain? Dan kenapa kamu tak boleh tinggal surah Qul Huwallah setiap kali rakaat, setiap kali baca, setiap kali solat? Lalu apa jawapan dia? Dia kata, sekiranya kamu ingin aku meninggalkan surah Al-Ikhlas, maka aku sanggup melepaskan, meninggalkan kamu dan aku tidak akan aku melepaskan urusanku menjadi imam kepadamu. Sebab aku tidak sekali-kali meninggalkan surah Al-Ikhlas kerana nak memenuhi, nak mendapat redha kamu. Sebab makmum tak suka ni, tak apalah lepas ni saya dah baca lah. Bukan dia baca surah pendek, dia baca surah panjang juga.
Tetapi soalannya dia mesti nak baca Qul Huwallah. Lalu sahabat-sahabat ni pergi bercerita kepada Rasulullah. Tak puas hati ni, rasa pelik perangai ni, dia pergi cerita pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berkata kepadanya. Bukan kepada dia, kepada orang yang menyampaikan ni. Tanyakan dia kenapa dia melakukan perihal itu. Kenapa dia buat gitu? Apa dia baca gitu? Kemudian bila ditanya, dia jawab ringkas. Kerana aku sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Lalu orang tengah ni pergi sapa kepada Rasulullah. Lalu apa sabda Nabi SAW? Sampaikan kepadanya, kerana cintanya kepada surah Al-Ikhlas, maka Allah juga mencintainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sebelum ni kita baca sebab pendek, sebab mudah. Jadi selepas ini baca surah Al-Ikhlas kerana cinta. Kerana memang kita suka surah Al-Ikhlas, kita cuba tolak tepi sebab pendek, sebab mudah. Tetapi pada petang yang barakah ini, kita akan tadabbur sikit kelebihan surah Al-Ikhlas. Kerana apa nama surah tu pendek? Surah tu pendek dan tak ada perkataan Al-Ikhlas pun. Tapi kenapa surah itu dinamakan Al-Ikhlas? Dan kenapa surah itu sampai Nabi sebut sesungguhnya Qul Huwallahu Ahad, sulusa Al-Quran, 1/3 Al-Quran. Baca 2 kali, 2/3 Al-Quran. Baca 3 kali, 3/3 Al-Quran. Kenapa sampai surah Al-Ikhlas dinamakan 1/3 Al-Quran?